Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Selamat pagi semua pelajar-pelajar Akademi Al-Quran Amalillah. Selamat pagi semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, guru-guru, ibu bapa sekalian, insya-Allah. Pagi ni Ustaz nak share beberapa perkara yang sangat penting. Bukan banyak perkara, satu perkara sahaja yang sangat penting. Ustaz saya pun kalau cakap sentiasa je, selalu sangat. Apa benda yang sangat-sangat tu banyak sangat-sangatnya. Nak menunjukkan bahawasanya Ustaz nak share perkara hari ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita semua masukkan dalam kepala kita, set mind kita sebagai seorang penghafal Al-Quranul Karim, orang yang nak capai hafiz Quran dalam tempoh 1 tahun ini, insya-Allah. Apa dia? Apa dia yang Ustaz nak share hari ini? Siapa boleh teka? Teka-teka pula. Baik. Pada pagi ini Ustaz nak share berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting, iaitu peri pentingnya kita orang yang nak berjaya, sama ada orang yang nak berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh setahun, ataupun orang yang nak berjaya dalam kehidupan dia. Siapa yang nak berjaya dalam kehidupan dia, dia mestilah jaga perkara ini. Apa dia ni Ustaz? Apa benda yang Ustaz nak share pada pagi ini? Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu kata-katanya yang sangat masyhur, al-waqtu kas-saif. Al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'an, kata Imam Syafi'i. Waktu ini, masa adalah umpama mata pedang. Jika sekiranya kamu tidak memotongnya, nescaya kamu akan dipotongnya. Akan dipotong oleh masa. Jadi para cendekiawan bila menilai kata-kata Imam Syafi'i ini, apa maksud Imam Syafi'i tentang masa itu seperti pedang, seperti saif. Saif ni nama ustaz kan, Saifullah, Ustaz Saifullah. Sama lah tu maksud dia, Saifullah pedang Allah. Saif adalah pedang. Waktu, masa itu umpama mata pedang. Siapa yang tak pandai menilainya, tak menjaganya, dia akan berada dalam satu keadaan yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa bahaya? Kerana dia orang yang membazir masa, dia sentiasa orang yang buang masa, membazir masa, dia berada dalam keadaan bahaya. Dia meletakkan dirinya, future-nya, masa depannya dalam keadaan yang bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam Quran. Sudah tentu bila kita sebut perkara yang sangat penting, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala pasti sebut dalam Quran. Dan semua kita maklum, kita hafal ayat ni, wal asri innal insana lafi khus. Demi masa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam perkataan yang dia letakkan bersamanya sumpah. Tuan-tuan, adik-adik sekalian, pelajar-pelajar Akademi Al-Quran Amalillah, kalau nak tahu salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan peri pentingnya perkara tersebut dalam Quran, Allah akan letakkan dengan perkataan sumpah. Contohnya, wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha yang sangat cantik dan sangat penting bagi seorang manusia. Wal-laili idza yaghsha, dan demi masa, demi malam yang pada malam tersebut adanya ketakutan pada malam. Allah sumpah dengan masa. Antaranya was-samai wat-tariq, demi langit yang diketuk. Was-samai wat-tariq, demi malam yang demi langit yang diketuk. Kalau nak cerita pasal langit yang diketuk, nanti kita akan share lagi lain kali, video lain kali yang Ustaz akan share tentang mukjizat Al-Quran. Baik. Cuma Ustaz nak sentuh perkara ini adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang sesuatu perkara yang penting dalam Quran, dia akan letakkan perkataan tersebut dengan satu patah perkataan sumpah. Antara yang disumpah dalam Quran adalah tentang masa. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Sebab apa? Buang masa, merugikan masa, kan? Illa allazina amanu wa amilus salihat. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan istisna, pengecualian. Orang yang tak akan rugi adalah mereka yang illa allazina amanu, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang beriman mesti sentiasa jaga masa.
wa amilus salihat, dan melaksanakan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang berjaya, orang yang jaga masa, orang yang sentiasa berjaya, tidak akan buang masa. Dia tak buang masa jika sekiranya dia sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa penting, walaupun ayat tu ayat pendek, surah sangat pendek, semua orang ingat. Jaranglah orang Islam yang tak ingat surah Al-Asr ni. Tetapi berapa ramai orang Islam yang mengamalkan menjaga masa. Dan kalau kita tengok bila cerita tentang masa ni, orang Islam lah yang lemah tak menjaga masa. Satu masa dahulu orang Islam ni jadi orang yang hebat. Orang Islam ni jadi orang yang memerintah sepertiga dunia, orang yang menguasai dunia. Kerana apa? Orang Islam ni sangat-sangat menjaga masa. Baik. Ustaz nak share, ada 4 perkara yang berkaitan dengan masa. Yang kalau kita menguasai perkara yang kedua, kita akan berjaya. Kita akan jadi orang yang berjaya, kata para cediakawan. Orang yang pakar psikologi mengatakan masanya hanya berkait pada 4 perkara. Nak tahu apa 4 perkara ni? Baik. 4 perkara ni, yang pertama, yang berkaitan dengan masa. Kita nak kena selesaikan satu perkara. Bila sebut perkara yang penting dan nak kena cepat siap. Perkara penting dan nak kena cepat siap. Itu yang pertama. Contoh apa? Apa perkara penting yang nak kena cepat siap ni? Sabak penting dan nak kena cepat ingat. Contohlah. Ataupun kita nak kena exam. Kita nak exam esok, UPSR. Esok nak UPSR. Hari ni baru nak baca. Kalau tak baca lagi, mesti kena baca hari ni. Kalau tak, esok tak boleh nak jawab exam. Jadi, perkara yang penting dan nak kena cepat siap. Itu berkait rapat dengan masa. Yang kedua, perkara yang penting, masih lagi sangat penting, tetapi tak perlu kena cepat siap. Perkara yang sangat penting dan tak perlu cepat siap. Yang ketiga, perkara yang tak penting dan perlu cepat siap. Perkara yang tak penting tapi perlu cepat siap. Dan yang keempat, perkara yang tak penting dan tak perlu cepat siap. Jadi 4 kategori perkara yang berkaitan dengan masa, rapat dengan waktu. Yang mana satu orang yang nak berjaya, dia kena cepat buat. Siapa tahu? Agak-agak. Perkara pertama, yang penting dan nak kena cepat siap. Perkara penting, tak perlu cepat siap. Perkara tak penting, perlu cepat siap. Perkara tak penting dan perkara yang tak penting dan tak perlu cepat siap. Yang mana satu yang kita nak buat? Orang yang berjaya, dia kena fokus. Ambil salah satu. Mestilah yang pertama kan. Perkara yang penting, perkara yang sangat penting yang kita kena siapkan dan perlu cepat siap. Betul ke? Tak. Yang penting sekali dalam 4 kategori perkara ini yang berkaitan dengan masa. Kalau kita nak berjaya, kita nak jadi orang yang berjaya dalam kehidupan kita, kalau kita nak berjaya menjadi orang yang hafiz dalam tempoh yang kita targetkan, kita kena pilih perkara yang kedua. Apa yang kedua Ustaz sebut tadi? Kita kena jadi orang yang ambil perkara yang penting, walaupun tak perlu cepat siap, kita cepat siapkan. Kita kena siapkan perkara yang tak penting, perkara yang penting, dan walaupun lambat siap pun tak apa, tapi kita jadi orang yang sentiasa menyiapkan perkara-perkara penting walaupun tak perlu cepat siap. Sebab itulah kita bina Akademi Al-Quran Amalillah. Selama ni orang yang hafal Quran, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun. Bila Ustaz bersembang dengan Ustaz dulu, Ustaz Mat kata apa? Kalaulah 4 tahun tu habis, okey lagi. Ada orang yang hafal Quran sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun tak hafiz Quran, tak apa. Kalau tak hafiz, naya. Sebab apa? Jadi lambat. Sebab perangai tidak ambil pusing, tidak buat perkara yang penting walaupun tak cepat siap, kita sentiasa tangguhkan
tangguh-tangguhkan masa. Jadi orang yang nak berjaya dalam hafiz Quran, orang yang nak berjaya dalam pelajaran, orang yang nak berjaya dalam kehidupan, dia kena fokus perkara kedua tadi Ustaz kata apa? Sentiasa buat perkara yang penting walaupun tak perlu cepat siap, tetapi dia menyiapkan perkara yang penting tersebut dengan segera dan dengan cepat. Jadi sama juga dengan Al-Quran, walaupun kadang-kadang kita tengok sabki tu penting ke? Manzil tu penting, murajaah tu penting. Penting. Tapi perlu ke kena cepat-cepat murajaah ni? Perlu ke kena sentiasa ingat cepat, ingat sabar ni? Masa banyak lagi ni, 1 hari nak hafal sahabat. Contohnya, duduk rumah masa terlalu banyak. Tak diganggu oleh siapa-siapa, duduk dalam bilik. Tidurlah dulu. Tak penting sangat ni. Penting, tapi tak apalah. Tak perlu cepat. Nanti dah hujung-hujung nak habis masa. Dah pukul 5 petang, barulah kalut nak hafal. Waktu tu cepat pula kita ingat. Betul tak? Jadi, kalau bagi siapa yang ambil peluang, perkara yang penting, tetapi dia cepat siapkan, dia jadi orang yang berjaya. Sepatutnya kalaulah dia fokus betul-betul, kan, pagi lagi dia dah boleh ingat 1 muka contohnya. 2 muka dia dah boleh ingat. Dia dah, bila dah ingat 2 muka, 1 helai, dia pergi tasmak dengan ustaz. Dah ingat tasmak, dia murajaah sabki, murajaah manzil. Tengok, masa waktu banyak lagi. Dah 4 Zuhur dah settle lah. Selepas Zuhur, dah settle sabki dengan manzil. Apa lagi? Peluang yang ada. Masa ada lebih banyak masa. Sebab kita dah selesaikan perkara-perkara yang penting walaupun tak perlu cepat. Kita dah selesaikan. Kita ada lagi waktu yang sangat panjang. Daripada lepas Zuhur, pukul 2, 1.30, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6 ada lagi kita ekstra kan. Ada 5 jam lagi. Kalau kita boleh hafal dalam 5 jam tu ada dapat lagi 3 helai. Tak ke? Kita akan jadi orang yang sangat cepat untuk berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh kurang daripada setahun, insya-Allah. Jangan buang masa. Manfaatkan masa. Sebab apa? Masa yang berlalu tidak akan dikembalikan. Masa adalah anugerah Allah. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang yang sentiasa menghargai masa, jadilah orang yang memperjuangkan masa, orang yang sentiasa jaga waktunya, dan orang yang sentiasa menyelesaikan perkara yang penting dalam waktu yang cepat, walaupun dia tak perlu untuk cepat menyelesaikan perkara tersebut. Jadi itu saja yang Ustaz nak share pada pagi ini. Harap-harap antum semua faham perkara yang penting walaupun tak perlu cepat. Orang yang berjaya dia menyelesaikan perkara tersebut. Wallahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.